Ayo bersegeralah menuju Allah. Taatilah dia, minta ampun pada dia. Mati bila-bila masa boleh tiba. Jangan sampai kita tidak bersedia. Sebab tu saya katakan tadi, kita berada dalam kritikal. Hari ini walaupun kita bukan orang Arab, tetapi kita memahami Al-Quran, memahami ajaran hadis-hadis Nabi ini. Daripada apa? Daripada orang yang mahir berbahasa Arab, daripada kalangan ulama-ulama kita. Jadi kalau hari ini ada golongan yang kata, kami tak nak ikut mazhab, kami tak nak ikut ulama, kami nak ikut direct dengan Nabi. Silakan abang-abang pergi baca Quran. Jangan ambil terjemahan tafsiran, jangan ambil pengajaran daripada ulama-ulama yang mengajar dalam bahasa Melayu. Agak-agak tuan-tuan faham? Tobat lahum tak faham. Jadi berhati-hati dengan kata-kata hari ini sebab dah ada wujud satu golongan yang mengatakan bahawa kita tak perlu ikut mazhab, kita tak perlu ikut ulama, kita direct dengan Nabi, kita direct dengan Al-Quran. Macamlah dia tu faham Quran, macamlah dia tu faham hadis-hadis Nabi SAW. Tuan-tuan belajar semayang ni pun, cuba jawab, dah belajar dengan siapa? Rukun semayang yang pertama apa? Ustaz tu cakap bahasa Melayu. Dia ambil pada apa? Tok guru dia apa yang ambil bahasa Melayu. Cubalah dia mengajar dalam bahasa Arab, balik semua tuan-tuan. Dengan pengurusi masjid pun balik sekali. Jadi kita ini mengajar mengikut kepahaman orang yang berada di hadapan kita. Kalau saya ni mengaji tinggi-tinggi, guna bahasa yang tinggi-tinggi pada tuan-tuan, tak guna apa tuan-tuan ni. Mengaji tinggi-tinggi, pergi guna bahasa tinggi dekat 5 anak kita ni. Tobatlah ni pun tak percaya. Maka kita mengajar mengikut kepahaman orang yang di hadapan kita. Nak masuk Olimpik ni Allah, sebab tu siapa yang masuk Olimpik dia panggil Olympian. Maknanya kira-kira terror betul lah. Di Malaysia ni berapa kerak je yang dapat pingat Olimpik. Rashid Siddiq, Chong Wei, yang tu yang dapat. Hak lain ni nganga. Azizul Hasni. Nak sampai tahap Olimpik, Commonwealth ni boleh lah. China tak masuk, Jepun tak masuk, Korea tak masuk. Yang masuk pun puak-puak Fiji yang boleh lah menang pingat emas. Puak-puak Fiji duk pakai kain batik lagi. Ke skirt ni tuan. Allah, tu pun kita tak boleh masuk Commonwealth. Tuan-tuan nak lawan apa sakat Commonwealth? Nak menang pingat emas badminton pun, cuak kita ni. Baik. Ustaz tu saya ceritalah bab sukan dalam masjid, ustaz tak ada faedah. Okeylah, kita cerita musabaqah peringkat antarabangsa. Siapa dia hak depan saya ni dengan saya boleh layak wakil Malaysia musabaqah peringkat antarabangsa? Nak lawan Iran, Mesir, nak lawan dengan Indonesia, kawan lawan dengan Thailand, Filipina. Kita ni peringkat sekolah agama rakyat belakang tu pun kalah. Tak layak Ustaz oi. Aduh. Level depa tu tinggi tu. Tuan-tuan kalau tengok yang qari daripada Mesir, qari daripada Indon, tuan-tuan boleh bayangkan mereka membaca surah Wad-Duha senapas. Kita Inna A'taina 3 kali lepas. Jenuh berhenti baru habis. Dia orang tuan-tuan Wad-Duha wal-laili sampai habis senapas. Dia ni hidup ngapa? Bukan level kita tuan-tuan. Okey. Commonwealth tak layak, Olimpik tak layak, musabaqah peringkat antarabangsa tak layak. Itu di dunia. Agak-agak dengan amalan kita sekarang ni, layak kan masuk syurga? Yang kita duk nampak ni, saya tak layak Ustaz, ini level dunia punya ni, antarabangsa punya Ustaz, ini Olimpik punya Ustaz. Terus saya ceritalah hak tu, cerita layak syurga. Subuh tak mai, subuh tak semayang, tiba-tiba duduk simpang jalan nyanyi ku nantimu di pintu syurga. Bila? Perasan bila ni? Layak tak kita ke syurga tuan-tuan dengan jiran sebelah rumah ni sejak Taman Melur buka sampai sekarang tak bercakap?
putus silaturahim ni dekat 20 tahun dah. Tiba-tiba, ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Layakkah kita pada syurga, tuan-tuan? Kita tak bagi pun nafkah pada isteri kita. Isteri duk berniaga online, nak cari duit. Kalau tak berniaga, tak makan ustaz. Kalau saya tak ada ni anak nak belanja apa ustaz? Suami buat apa? Suami Allah, 6 harakat Allah. Sebaik dia sebut Allah, suami macam mana? Allah. Kalau dia sebut suami macam mana? Setan macam mana? Sebaik isteri tu baik lagi, dia sebut Allah, suami saya ustaz. Suami ni boleh masuk syurga ke? Isteri duk komplain, makan tak cukup, belanja tak cukup. Agak-agak syurga nak kata ta'ala. Dia halau ada, tuan-tuan. Sebab itu, tuan-tuan, di dunia ni Allah Ta'ala dia bagi kepada kita, dia bagi pada kita sesuatu benda untuk kita buat penilaian, penelitian, buat perbandingan. Setiap satu benda dia buat perbandingan. Supaya kita boleh bandingkan diri kita di situ. Okey? Saya pagi tadi balik sembahyang subuh. Saya tunjuk kat isteri saya, Mama, cuba tengok jari ayah ni. Ni, Tok Iman nampak jari saya? Jari kecil ni. Dia bengkok. Betul, nampak? Oh, nampak kan? Nampak? Macam ni baru nampak. Dia tak boleh nak rapat rosak. Jadi kena. Jadi lagu tu baru nampak. Kan? Nampak? Sepa jari aku ni. Susah nampak tu. Lepas ni, tuan-tuan, bersabarlah. Orang bakal tengok apa yang pula tangan ustaz ni. Cantik pula jari macam ni. Sakit ni, tuan-tuan. Sakit. Besok orang nak jumpa doktor, nak tengok saraf ke, tulang ke apa. Apa perbandingan dia? Jari macam tu pun hang sakit dah. Orang lain langsung tak ada jari. Tak apa, senyap. Kalau kita tak tengok perbandingan pada yang lain, Allah tak tahu nak apa lah. Ni macam nak buat kereta ni, nak korek telinga pun tak boleh ni. Dia duk kira dia aja besar. Tapi bila dia tengok hak lain, tuan-tuan, tak ada apa, tuan-tuan. Boleh duk gerak lagi, cuma kadang-kadang dia jadi pelik. Dia tak konsisten dengan yang lain. Hak lain boleh rapat, dia tak boleh rapat. Duk lagu tu. Ya. Tak apa, masalah apa. Perbandingan ini, Allah Ta'ala suruh kita ni, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah iktibar, wahai orang yang berfikir. Kalau aku tak layak masuk Commonwealth Game, tak layak masuk Olympic Game, peduli apa kita tak masuk Olimpik? Tuan-tuan tak makan ke? Tak masuk sukan Olimpik? Tuan-tuan di sini tak masuk sukan C, tak masuk sukan Commonwealth, apa kedana? Mati ke? Seorang laki-laki ditemui mati di rumahnya di Taman Melor, dipercaya tidak dapat menyertai Olimpik. Mana ada, tuan-tuan? Kita boleh hidup seperti biasa. Dan orang yang menang Olimpik tu pun bukan dapat apa pun. Habis-habis kuat dapat duit, duit pun habis. Kita yang duk sokong ni pun tak dapat apa. Maknanya tak ada apa. Hang masuk apa pun suka hang. Tapi kalau kita tak masuk syurga di hari kiamat, jadi apa? Kita tak layak ini, kita tak layak yang ni, kita tak layak yang ni. Tak jadi apa di dunia. Ada orang yang nak bertanding jadi calon pilihan raya, hantar borang pencalonan, ditolak oleh DO. Kita menerima 5 pencalonan, kita hanya menerima 4 saja borang yang diterima. Dan seorang lagi calon duka cita dimaklumkan ditolak pencalonannya kerana bankrupt. Tak apa bankrupt dalam dunia, nanti ada orang yang tolong kamu selesaikan masalah bankrupt, tahun depan boleh bertanding. Tapi kalau bankrupt di hari kiamat, siapa yang nak tolong kita? Abang-abang, kalau abang-abang susah, hak duduk belakang. Abang-abang kalau duit tak cukup nak bayar rotek bulan ni, isteri sanggup bagi gelang. Nah abang ambil gelang ni, buat rotek.
Akak-akak kalau sakit buah pinggang, suami depan ni sanggup bagi buah pinggang kat dia. Tak apa leha. Buah pinggang abang ada 2. Ambil lah 1. Abang tak apa. Abang sanggup korban. Tapi kalau kita susah di hari kiamat, ada tak orang tolong? Abang, tolong saya abang. Leha. Tolong saya leha. Tolong abang. Sudah. Abang, tolong leha abang. Sudah. Jangan. Tak ada siapa nak tolong. Di dunia ni tuan-tuan, selera tolong. Yang berhormat tolong. Jabatan Kebajikan Masyarakat tolong. Tok Ketua Kampung tolong. Ustaz Abid Liu tolong. Tuan-tuan bukan susah kalau agak-agak tuan-tuan ni papa kedana. Ambil kereta roda 3 pergi tolak kat depan traffic light. Kemudian masuk YouTube, Facebook. Minggu depan sampai Ustaz Abid. Sebiji rumah dia pergi. Besok sampai di hari kiamat, susah macam tu, agak-agak Abid limai. Tak ada siapa tolong kita. Maka Allah memberikan kepada kita supaya buat persiapan untuk itu. Nama dia watazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbuat bekallah kamu, sebaik-baik bekalan ialah takwa. Yang Allah Taala suruh buat sekarang ialah jadilah orang bertakwa. Yang ni bekalan kita ni. Maka bila kita ni jadi orang bertakwa dengan rahmat Allah, Allah kata mai masuk syurga. Maka 2 benda yang kita nak buat sekarang ni tuan-tuan, iaitu mencari takwa, membekalkan diri dengan takwa, dan yang keduanya ialah mencari keredaan Allah supaya kita mendapat rahmat, maka mudah-mudahan tempat kita ialah di dalam syurga. Tuan-tuan yang saya muliakan, maka jalan nak takwa tu macam mana? Jalan nak menuju takwa tu macam mana? Ini ajaran Quran sebut. Yang ni yang Nabi Muhammad datang supaya mengajar kita jadi orang bertakwa. Apa dalilnya? Hudal lil muttaqin. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah sebuah kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Siapa-siapa yang nak jadi orang bertakwa, inilah hidayahnya. Nama dia apa? Al-Quran. Bekalan takwa. Rahmat Allah masuk syurga. Jalan nak takwa apa? Jalan nak takwa Al-Quran. Jalan nak jadi orang takwa apa dia? Rasulullah. Jalan nak dapat rahmat apa? Jalannya ialah Al-Quran. Bagaimana nak dapat rahmat Allah? Jalannya ialah engkau ikut Rasulullah. Soalan dia, berapa ramai yang tak mau ikut Quran? Berapa ramai yang tak mau ikut Rasulullah? Tiba-tiba bercakap seolah-olah syurga tu pak dia punya. Kenapa akak tidak mau menutup aurat? Tak, persoalan dia, menutup aurat itu ialah hak individu. Rambut kuning dia, spek mata. You ada hak apa untuk nasihat saya? Duk dalam kubur, so malaikat main tanya. Berani dia jawab malaikat. You siapa tanya-tanya saya? Lu sepak malaikat tuan-tuan. Dalam dunia hang boleh cakap macam tu. Hang nak jadi orang bertakwa, dia ada jalan dia. Inna hadza sirat mustaqima. Ini jalan aku yang lurus. Ikut. Jalan apa? Jalan Quran, jalan hadis. Engkau ikut yang ni. Ulama-ulama terangkan apa dia Al-Quran ini, apa dia maksud Al-Quran ini, apa dia kehendak daripada Nabi. Ulama terangkan pula. Tiba-tiba hari ini kita ikut jalan kita yang lain. Kita ikut jalan apa? Jibti wat taghut. Jalan lain daripada Al-Quran. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 60. Tuan-tuan buka dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 56, 57, 58, 59, 60 cerita tentang jibti wat taghut. Allah Ta'ala pesan pada kita, wahai orang yang beriman, janganlah kamu taat kepada jibti wat taghut. Hendaklah kamu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita hari ini cita-cita nak masuk syurga, tapi undang-undang, peraturan, ada peraturan Quran. Bunuh orang ada ikut Quran. Berzina ada ikut Quran. Lah ni senyap pasal hudud. Tak cakap apa. Pasal apa tak cakap? Kena cakap. Besok nak jawab apa dalam kubur? Teruskan, tuan-tuan. Nanti malaikat tanya, ma kita buka. Nak jawab apa? Al-Quran. Ya. Bukan dulu hang pakai sekarang. Hang pakai separuh-separuh ya. Apa tu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'. Kamu beriman pada sebahagian kitab dan kamu tolak pada sebahagian kitab yang lain. Sekarang kamu duduk dalam kubur, kamu kata Al-Quran itu kitab kamu. Bila masa? Di dunia dulu kamu ikut yang kamu suka, kamu tolak benda yang kamu benci. Duduk dalam kubur kamu kata kitab itu Al-Quran aku, ialah kitab aku. Oh, nak jawab apa dengan malaikat? Sebab itu kita kena ingat jalan nak menuju kepada takwa ni Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dia dalam surah Ibrahim ayat 1. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-An'am pun juga ayat 1. 2, Allah cerita tentang minaz zulumati ila nur. Al-Quran ini membawakan daripada kegelapan menuju cahaya. Al-Quran ini mengeluarkan daripada kegelapan kepada cahaya. Siapa-siapa yang mengikut lain daripada Quran, dia gelap. Ilmu yang lain daripada Quran, zulumat. Benda yang tak betul kepada Quran, gelap. Walaupun satu dunia kata betul. Satu dunia kata betul. Quran kata tak. Quran tu yang satu dunia tadi, zulumat, gelap. Yang nur, yang Quran. Contoh, satu dunia kata manusia ni dari beruk. Satu dunia. Kita belajar daripada kecil-kecil besar mereka ni. Manusia melalui proses evolusi. Asalnya beruk kaki 4. Selepas beberapa lama tegak sikit. Tangan atas. Selepas beberapa lama evolusi yang ketiga tegak sikit tapi badan masih berbulu. Lagi sekali tegak terus jadi orang. Berbulu tang tempat tertentu saja. Inilah proses evolusi. Teori Darwin. Oh, manusia pada beruk. Tuan-tuan yang saya hormati, anak-anak cucu beruk sekalian. Marah tak? Anak-anak cucu beruk yang saya hormati. Marah tak? Marah. Sudah haram jadahnya Ustaz. Marah saya. Siapa kita belajar di sekolah manusia pada beruk? Al-Quran kata manusia tu Adam. Daripada tanah. Khalaqahu min turab. Daripada tanah. Dijadikan Adam duduk dalam syurga. Kejadah apa beruk? Bila nak hijrah ni? Dah 60 tahun, 70 tahun jadi buku teks di sekolah. Bila nak hijrah? Tukar balik. Kami tidak beruk. Kami bukan beruk. Yang beruk tu dari orang betul. Beruk tu perangai manusia, perangai beruk betul. Tapi beruk menjadi orang tak betul. Tuan-tuan bela anak beruk seekor, tunggu bila nak jadi orang. Buat apa Pak Din tengok beruk dah 6 tahun bela tak jadi orang ke? Memang dia takkan jadi orang sebab dia adalah beruk. Selagi mana tuan-tuan beranggapan bahawa dianya adalah ilmu, itulah nama dia zulumat. Tuan-tuan dah tolak satu ayat Quran. Apa hukum tolak ayat Quran? Dia tak merosakkan akidah ke Ustaz? Menolak Al-Quran kan merosakkan akidah. Percaya kepada Al-Quran kan rukun iman. Engkau tolak satu ayat, iman kau tercabut. Jangan tuan-tuan kata bahawa benda kecil je Ustaz. Benda kecil apa engkau ajar pada anak-anak ni? Kita baca di dalam Al-Quran ada satu ayat, la tabdila li khalqillah. Ciptaan Allah tidak akan berubah. La, tidak. Tabdil, bertukar. Li, kepada khalqillah. Semua ciptaan Allah tak akan bertukar. Ada tuan-tuan tengok ikan termenung sekarang. Dah tak termenung dah.
Macam itulah rupa dia. Ada tuan-tuan tengok ikan sardin. Ni ikan apa ni? Ini sardin. Lain pula ya. Ini sardin 2022. Nama dia sardin kron. Oh, sardin kron. Mana ada tuan-tuan? Oi, daripada gitu ikan sardin gitulah. Lembu yang kita duk korban rupa dia macam itulah berpuluh-puluh tahun dulu. Tiba-tiba hari ni ada orang sebut bakteria boleh ada varian. Kuman ada variasi. Hei, kalaulah dunia ini berubah, dia akan menjadikan kesusahan pada makhluk manusia. Sebab manusia jadi khalifah. Tuan-tuan tanam pokok durian. Agak-agak pokok durian ni, pokok engkau ni mat, nanti nak buah apa? Tak beranilah. Macam hari tu usuk pokok durian dia keluar nangka tau. Yang aku ni aku tak tahulah pasal engkau tanam durian, keluar durian lah. Kau tanam nangka lah, apa yang nak keluar apple pula. Kalaulah manusia ni berubah alam, nak jadi khalifah susah. Berkahwin suami isteri, duduk menung dua orang sambil duduk tengok televisyen. Agak-agak siapa ngandung? Abang ke saya? Tak tahulah leha. Abang rasa semacam muntah-muntah pening. Pening rasanya abang ngandung kot. Yang akan mengandungnya isteri awak. Awak apa? Awak cuma mengandungkan. Inilah nama dia khalqillah. Yang tuan-tuan hari ini, yang duk susah hati sangat ni pasal apa? Dia boleh naik. Oh ni hak dulu hak tu. Naik bulan depan naik pula. Ni kata bulan 9 ni dia naik hak lagi kuat pula. Oh power. Bunyi sampai 6 harakat. Power. Doa tuan-tuan. Melainkan yang bertukar varian ialah ciptaan manusia. Apa dalil? Ni handphone ni. Ni handphone kita ni. Ni jenis apa tu? Gucci. Ni apa ni? Huawei. Yang ni apa nama tu? Sarawak ke apa nama? Saya tak tahu. Dulu tuan-tuan tengok ada handphone kita besar batang. Bola poket kita ingat batang. Wak keluar tu dia. Motorola punya besar. Iklan dalam surat khabar Bacaria. Tabib Haji Adi duduk gini pegang handphone. Tuan ingat tak iklan tu? Lah mana ada orang pakai tu. Yang tu kalau katok anjing mampu ho. Punya besar kan. Lepas tu dia mari Nokia. Oh Nokia 33 sekupang. 332 kupang. Hempuk tak pecah. Lepas tu dia mari BlackBerry. BB. Jenis buka tutup. Oh siapa yang ada BlackBerry ke nama apa lupa. Oi, Motorola tu kira hebat. Boleh ada tutup buka. Lepas tu dia mari smartphone. Dia mari iPhone. Dia mari Samsung. Ni yang terbaru Samsung. Lepas ni agak-agak apa tuan-tuan? Agak-agak Huawei ni yang dia pakai sekarang ni akan jadi yang paling canggih ke? Dah lepas 2 minggu dia keluar pula Huawei. Yang ni Huawei pula. iPhone 13 dia jadi 18. Sebab apa? Sebab manusia yang mencipta. Itulah yang berlaku. Yang orang duk takut sekarang ni. Ciptaan manusia yang menjadikan benda tu naik. Nak menyelesaikan masalah tu, tangkap yang menciptakan. Selesai masalah. Hiduplah kita dengan aman. Sebab Allah Ta'ala kata, kita dihijrahkan dalam dunia ni untuk menjadi khalifah. Kalau tuan-tuan pakai duk sakit semua, siapa nak jadi khalifah? Siapa nak jadi khalifah? Haji Daulah mana dia? Haji Mak mana dia? Lalu dia pun ganti Planet of the Apes. Beruk pula jadi imam. Mana Imam Hamali? Dia sakit. Siapa imam? Beruk. Hari ini manusia cuba nak ubah benda-benda ini. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut kepada kita tentang penghijraan yang berlaku kepada kita berkali-kali. Penghijrahan di alam ruh. Alladzi khalaqal maut wal hayah
Nampak tak? Awal-awal Allah Ta'ala sebut allazi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menjadikan mati dan hidup. Allah kata mati dulu baru hidup. Maknanya kita ni dah mati dah dulu. Bila Ustaz? Dulu. Bila? Dulu. Awak lahir bila? Saya lahir tahun 50. Sebelum 50. Waktu itu kita duduk di alam roh, alam mati. Pasal apa mati? Pasal badan tak ada. Bila badan ada, roh ada, baru hidup. Bila roh ada, badan tak ada, tu bukan hidup. Tu hidup di alam roh. Selepas ini, badan kita akan berpisah dengan roh. Bila berpisah, dia tak panggil hidup, dia panggil mati. Dulu, badan kita tak ada, roh dah ada dah. Badan tak ada, roh dah ada, matilah tu. Nanti badan pun tak ada, dah hancur, tapi roh masih ada, matilah tu. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dijadikan mati dulu. Kita ni tuan-tuan pernah berada di alam roh. Siapa yang ingat waktu itu? Sehingga Allah tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Kita jawab, qalu bala. Ada orang tanya, Ustaz, bila masa saya jawab, saya tak ingat. Tak payahlah hang tanya, saya tak ingat, tak tahu. Masa bila Allah tanya kat saya, bukankah aku ni Tuhan kau? Tak tahu. Hang tak payah tahu, sebab Allah dah bagi tahu. Allah tak akan berbohong. Allah kata, dulu kamu di alam roh, aku pernah tanya kamu, siapakah Tuhan kamu? Bukankah aku Tuhan kamu semua? Semua roh menjawab, ya. Oh, maknanya kita dah mengaku Allah Tuhan kita. Tuan-tuan tak payah bantah lah yang itu, sebab Allah cakap tu betul. Sadaqallahul azim. Allah tak bernipu. Serupalah, tuan-tuan tak payah pergi ke langit. Nak ke mana, Din? Macam nak ke langit, Isra' Mi'raj. Kenapa? Sebab nak tengok apa ada kat langit. Tak payah, Din. Kan Nabi Muhammad dah cerita apa yang dia nampak dalam Isra' dan Mi'raj. Engkau percaya sudahlah. Kenapa saya kena percaya? Sebab dia Nabi engkau. Bolehkah Nabi Muhammad dipercayai? Ya, boleh. Sebab sifatnya ialah siddiq. Sifat dia ialah siddiq. Dia tak pernah berbohong. Maka memadailah kita, wa kafa billahi syahida. Memadailah kita, Allah jadi saksi pada kita. Allah dah bagi tahu, sudah cukup. Bahawa kita dulu duduk di alam roh dan dipindahkan masuk ke alam rahim. Hijrah kita juga tahu. Macam mana duduk di alam rahim? Allah sebut dalam Quran, huwallazi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim isteri. Jadi rupa kita sekarang ni, siapa yang bentuk? Allah. Di mana terbentuk? Dalam rahim mak kita. Maka tuan-tuan, bila lahir saja satu orang, lahir saja satu budak, jangan duk kutuk. Ya Allah, hidung kembangnya. Nak laki, keluar perempuan juga. Nampak tak? Berapa ramai orang yang komplain. Bila anak laki, Alhamdulillah. Bila anak perempuan, Allah. 5 orang dah perempuan, silap betul. Kena menikah lain juga. Ni kalau nak menikah lain, alasan apa pun dia pakai? Anak 5 perempuan lah, bini mandul lah, bini beranak kerak pun nak menikah lain. Orang lain menikah lain sebab isteri tak bersalin. Isteri awak bersalin tiap-tiap tahun pun awak menikah lain. Apa alasan awak? Saya sebenarnya nak bagi dia rehat. Jadi dah ada 8 dah anak, jadi cukuplah dia. Kalau boleh cari hak nombor 2 pula. Bagi hak nombor 2 pula beranak. Sebab saya kesian kat dia, Ustaz. Dengan dia tak tahu. Mungkin 15. Teruklah dia kan. Saya fikir dia je. Aku terajang orang tua dia tuan-tuan. Kalau dah kata nak menikah tu, dia cari 1000 alasan tuan-tuan. Baik. Waktu kita duduk di alam roh, apa yang kita makan? Apa yang kita buat? Tak tahu. Tu pun hang belagak noh. Dah lahir-lahir ke dunia, belagak noh. Waktu duduk alam roh, hang tak tahu apa pun. Allah jaga hang. Mai ke dunia, amboi sombong sungguh.
Dulu tu miskin papa kedana. Mai ke dunia ni kereta 20 buah belagak. Mai ke dunia ni tuan-tuan gelamah pergi ke ketiak. Sombong tak. Mai ke dunia ni hidung macam kajur, mancung macam kajur, belagak tak. Mai sekarang ni badan ada six pack. Masa berketul-ketul, cekak orang berata. Lagak hang no. Waktu hang dulu jadi roh, amboi, tak sedar diri. Kemudian bila Allah pindahkan dalam rahim, hang makan apa? Tak tahu. Siapa yang kurung hang 9 bulan lebih tu? Siapa jaga? Allah. Yang ni tuan-tuan boleh buka dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Kata Allah, kamu dimengandungkan oleh ibu kamu mengandungkan kamu dan menyusukan kamu salasina syahra. 30 bulan kamu duduk dalam perut mak kamu dan disusukan, dicampur dua-dua lebih kurang 30 bulan. 9 bulan mengandung, 24 bulan lagi, 23 bulan lagi menyusu. Okey, soalan dia. Waktu kamu duduk dalam perut mak kamu, siapa jaga kamu? Muka kita Allah bentukkan, mata kita Allah bentukkan, warna kulit kita Allah bentukkan. Allah jadikan kita, bukan yang lain-lain. Masya Allah. Dan makan pun bukan dari mulut. Daripada tali pusat semua. Ada pula yang kata, anak duduk dalam perut rahim mak tu, dia makan ikut mulut mak. Bila mak makan nasi, anak duduk nganga bawah. Duduk nganga. Bila mak tu makan sambal pedas, pedas mak, pedas. Tuan-tuan jangan jadi bahalul macam tu, tuan-tuan. Bengong tu siapa? Ada yang kata pula, kamu tu makan sambal kan budak tu kan pedas dalam tu. Letak balik. Mak cik yang mengandung tu. Takut kepedas budak. Tuan-tuan ingat ni cerita Sultan Mahmud mangkat di Julang. Isteri Nordin Ahmad Laksmana tu tuan-tuan pergi berperang, suami dia isteri mengandung. Bawa bendahara mana tu, bawa nangka nak bagi kat raja. Isteri dia mengidam, tua-tua dah mengandung lama mengidam lagi. Tuan bendahara, Datuk bendahara, izinkanlah saya makan buah nangka. Bukan saya yang nak makan anak dalam perut ini, Datuk bendahara. Tok bendahara pun kesian tu lagi, tobeknya nangka tu bagi seketui kat dia. Tutup balik, hoi, buat balik ke istana. Bila buat balik, dibelahnya nangka depan sultan, sisa orang diberinya kepada beta. Sudah tuan-tuan. Datuk bendahara, siapakah yang makan nangka beta ni? Mai orang jahat Mahmud Jun. Ampun tuanku. Ni tukang hasut nombor 1 ni. Dibawanya isteri Laksmana tu tuan-tuan mari ke istana mengandung pregnant. Kita belah nak tengok betul tak betul, ada nangka dibelah. Belah-belah buat keluar baby, pegang nangka. Betul tuanku, dia tengah pegang nangka. Astaghfirullahalazim tuan-tuan. Janganlah buat lawak macam itu. Nasib baik dia pegang nangka. Kalau dia pegang nugget, ayam goreng, siapa yang bagi makan? Siapa yang membentukkan kita? Lemah sungguh. Duk dalam perut tu lemah. Tapi Allah jaga dalam keadaan yang cukup kukuh. Nama dia Rahim. Akhirnya hijrah dia ke dunia. Bila hijrah ke dunia, kan nampak mata. Keluar-keluar menangis. Ada yang keluar baby tak menangis. Nurse tampar, doktor tampar baby tu. Keluar-keluar tak menangis. Selalu orang keluar. Kalau bapak dia buat ambulans lain. Tak apa dah. Bunyi menangis pun macam ambulans. Ada baby yang keluar senyap. Macam mana nak bagi? Tampar. Pam. Pucat muka doktor ni. Bila dah menangis baru lega. Maknanya budak ni sihat dah menangis dah. Siapa yang bagi menangis budak tu? Kemudian bila 2-3 hari, letakkan badan, letakkan kepala mulut dia pada susu mak dia. Pandai pula baby tu menghisap susu mak dia.
Ada budak tu pergi kursus. Cara-cara menghisap susu ibu. Ada tuan-tuan? Ada tuan-tuan? Tak ada ah. Letak-letak je, pandailah. Dan mak tu pula tak payah susah-susah. Ada susu ibu. Tak payahlah, tak tahulah susu ibu tak ada ni apalah. Tak ada apa kat dadah hang. Itulah makcik nak minum susu banyak-banyak bersimpan di sini. Tak payah makcik oi. Allah yang aturkan. Bila dah dewasa, belagak betul. Waktu dulu apa pun tak tahu, ilmu apa pun tak tahu, mata pun tak nampak. Yang mendengar cuma telinga. Sebab tu kalau anak cucu kita tidur, kita pesan pada abang-abang, shh, adik tidur, jaga kan. Sebab tu kalau baby tengah tidur, dia terkejut, terkejut budak tu. Pasal apa? Pasal dia mendengar. Dia tak nampak. Allah sebut benda ni tuan-tuan dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut. Allah kata apa? Diberinya kepada mereka penglihatan dan diberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan pemikiran. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah. Allah sebut telinga dulu, mata dulu, baru pemikiran. Cantik ayat Quran tuan-tuan. Sebab tu kita kena belajar tentang ayat Quran. Betapa hebatnya ayat Quran tuan-tuan. Dia kata kami berikan dulu-dulu telinga. Sebab apa? Supaya anak tadi biasa dengan suara. La 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 la, anak ibu, anak ibu. Diam budak lah. Abang lah pula. Saya dah penat lah abang. Anak bapa, anak bapa. Nampak? Dia, oh ni pak aku. Main lembu 3 pula. Adik kakak, adik kakak. Main abang pula. Tiara. Sudah tuan-tuan. Tiara pula dah. Lah, main abang dia Tiara pula lah. Berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi di penjara. Oh, sudah tuan-tuan. Bodak ni kalau besar kompong pondan tuan-tuan. Bila dia dengar suara, dia diam. 3 bulan, 2 bulan baru Allah bagi mata. Bila dia nampak, dia dah tak terkejut sebab dia dah biasa dengan suara tu. Dia menangis-menangis, mak dia angkat. Anak mak, anak ibu ni mak aku. Diam dia. Sebab ni yang aku duk dengar 2 bulan dulu, ni dia. Oh, ni dia mak aku. Abang, jagalah anak pula. Saya dah ngantuk. Anak bapa, anak. Oh, ini bapa aku. Misai bertaring. Dia tak menangis. Dia kenal kakak dia dengan suara. Dia kenal abang dia dengan suara. Cuba tuan-tuan yang tak pernah pergi pegang dia. Cuba pegang dia. Apa jadi? Dia menangis sebab dia tak biasa mendengar. Sebab itu, kalau kita nak bagi hidayah pada orang, bagi dengar dulu. Dengar, bagi dengar, bagi dengar, bagi dengar. Lepas tu bagi dia nampak. Lepas tu baru dia datang pemikiran. Al-afidah. Ini konsep dalam kehidupan. Cari jalan. Macam mana nak bagi orang dengar. Cari jalan. Macam mana nak bagi orang nampak. Cari jalan. Macam mana nak bagi orang berfikir. Tuan-tuan yang saya hormati. Kalau kita lihat di dalam keadaan kehidupan kita ni. Daripada hijrah ke alam dunia. Kita masuk. Sekarang kita hijrah pada satu saat. Pada satu detik yang sangat-sangat penting. Ini dia. Hijrah di dalam dunia. Bukan kita duduk di taman hijrah. Ni saat inilah yang paling penting. Tadi kalau mati dalam waktu rahim ibu, tak ada masalah. Waktu dilahirkan meninggal dunia, tak ada masalah. Confirm syurga. Ini anak syurga. Masalah dia sekarang. Kita hidup dalam dunia, dah akil baligh,
Dan kita akan menuju ke sana. Tak berapa lama lagi. Maka saat ini adalah saat yang sangat kritikal. Bukan saat main-main. Zaman dia orang boleh main-main sebab belum akil balik. Tengok adik kita ni. Nampak? Saat zaman sekarang dia main-main pun tak apa. Nampak tuan? Tengah dengar ceramah begini dia. Dia ikut kita balik tu. Aku duduk-duduk ke lagu tu. Soal lagi dia orang semayang isyak. Sambil duduk semayang isyak, sambil duduk main. Tak apa, budak-budak. Yang herannya, bila salam, sama-sama salam. Assalamualaikum. Tu budak-budak. Tapi kalau tua-tua bangka macam kita ni, tengah semayang pun, alhamdulillah, sudah tuan-tuan. Kalau setakat budak-budak macam ini, tuan-tuan, mereka ada proses pembelajaran mereka. Banyak masa lagi mereka untuk jadi akil balik. Tapi kalau kita ni tuan-tuan, setiap apa yang kita tengok, Allah tulis lah. Dia orang ni tengok, umur baru 8 tahun, tengok apa pun tak apa. Tuan-tuan, kita ni umur 68 tahun. Duk tengok dalam TikTok. Gambar perempuan duk jedak-jeduk. Tengok stopa, jeduk-jeduk. Mengapakai baju seksi, duk menari ni. Astaghfirullahalazim, celaka betul gambar ni. Kita pun cepat-cepat naik ke atas. Kena seminit cari balik. Tahu mana tu? Sudah. Lah, mata kita ada dah malaikat yang duk tulis. Tuan-tuan duk saja-saja ni, duk dengar radio. Telinga duk dengar ni, malaikat duk catat lah. Nyembang di kedai kopi sampai duk kena mi udang. Telinga ni dengar macam-macam, malaikat duk catat lah. Mulut kita ni batuk saja pun malaikat catat. Takkan malaikat catat ustaz? Ya, kalau batuk tu perli orang. Nampak? Kita duk berdua, datang orang nombor 3. Nampak tu. Kalau batuk saja-saja batuk tak apa. Ni batuk tu nak perli orang. Jaga tuan-tuan, malaikat duk tulis lah. Yang malaikat tak tulis lagi hak dalam hati tuan-tuan. Tuan-tuan tak luahkan, duk dia. Dulu masa dia mengajar aku lu, kurus lagi. Sekarang boroi lah. Nampak? Dalam hati tak apa. Tuan-tuan duk tengok, kan dalam hati duk tengok. Dalam TV nampak putih. Tapi betul-betul hitam ustaz ni. Tak apa. Tak. Jangan lepaskan, jangan lafazkan. Bila tuan-tuan lafazkan, dalam TV putih tu, tengok betul-betul hitam kat saya tu. Itulah kat saya pun tengok kat hitam. Dua-dua berdosa. Hak belakang pun nyampuk. Hak belakang pun berdosa. Walaupun dia cuma kata ya. Maknanya kritikal sungguh kita ni tuan-tuan. Belah kanan ada, belah kiri pun ada yang duk catat apa kita buat. Sebab tu tuan-tuan jangan takut. Kita sebenarnya bertiga. Kak Ayah, Pak siapa duduk kat luar? Takut. Kak Ayah dalam rumah seorang-seorang. Kak Ayah lari keluar. Suami pergi mana? Suami pergi dengar ceramah Ustaz Kazim. Tak balik-balik lagi pun. Kak Ayah duduk seorang. Kak Ayah takut. Takut apa? Masa bila Kak Ayah seorang? Yalah anak Kak Ayah pergi mengaji asrama. Ada tinggal Kak Ayah dengan suami Kak Ayah. Suami Kak Ayah pergi ceramah Ustaz apa tau. Lama kan? Kak Ayah takut. Kak Ayah keluar. Kak Ayah seorang. Mana Kak Ayah seorang? Belah kanan ada. Belah kiri ada. Nama dia malaikat. Takut apa? Nah, kalau ada tak nampak pun. Memang tak nampak lah. Nabi kata dia ada. Allah kata dia ada. Kau percaya lah. Takut apa? Takutnya ialah malaikat ni tak pernah berhenti dari menulis. Yang tu yang kena takut. Dia catat apa yang kita buat. Hak baik belah kanan, hak jahat belah kiri. Melainkan bila kita tidur, dia letak pen dia. Lihat. Pasal apa? Tidur. Sebab tu kalau tuan-tuan tidur, saya tak marah. Malaikat tak catat. Elok menyandur kat dinding. Malaikat tak tulis tu tidur. Tak apa. Tak apa.
Yang kedua, sebab apa saya tak marah tuan-tuan tidur waktu saya ceramah? Bukan salah tuan-tuan. Salah saya sebab saya tak pandai ceramah. Sampai tuan-tuan tertidur. Maknanya bukan salah tuan-tuan, salah saya. Saya yang kena memperbaiki mutu ceramah saya. Kita kadang-kadang duk marah orang tidur. Padahal kita tak marah diri kita. Duk baca khutbah. Marah, separuh tidur. Pasal apa? Bangla semua. Dia bukan faham bahasa kita sepenuhnya. Yang kedua, kita baca slow. Hijrah mengajar kita untuk sama-sama memperbaiki separuh tidur. Tuan-tuan. Oh, sebab tu saya tak pernah marah orang tidur. Tuan-tuan nak tidur, tidurlah tuan-tuan. Saya yang salah, tak erti ceramah. Yang kedua, bila malaikat stop menulis, belum akil balik. Anak-anak cucu kita yang datang malam ni, belum akil balik, malaikat tak tulis dia. Yang ketiga, bila malaikat tak tulis, bila akal sudah hilang. Nyanyuk, gila. Jadi tuan-tuan kalau tak nak malaikat tulis, minta gila. Doa rumah, ya Allah, bagi aku gila, ya Allah, tak apa. Kalau nak lah, tu nama dia gila. Tuan. Bodoh, gila minta gila. Lain daripada itu dia tulis, walaupun kita duduk seorang, duduk dalam tandas masjid, bawa pen, duduk tulis. Tu imam bodoh. Lepas tu dia keluar pada masjid. Keluar daripada tandas. Dia gelak seorang-seorang dia. Tu imam masuk tandas dia pula. Imam bodoh. Imam balas balik. Hang lah bodoh. Nampak hantar. Sampai ke bawah. Tulis. Daripada atas dinding tu. Sampai ke bawah. Kita makmum baca tu. Turun sampai ke bawah. Lah tak berak duk baca tu. La ilaha illallah. Hai ingat Allah malaikat tak tulis. Dia ada catatan masing-masing. Allah ni nama dia kritikal. Tak ada masa nak lengah-lengah dah tuan-tuan. Sebab tu diberikan kepada kita untuk hijrah. Berubahlah. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun padanya, mati bila-bila masa boleh tiba, jangan sampai kita tidak bersedia. Ayo bersegeralah menuju Allah, taatilah dia, minta ampun pada dia, mati bila-bila masa boleh tiba. Jangan sampai kita tidak bersedia. Sebab tu saya katakan tadi, kita berada dalam kritikal. Kalau kita anak-anak besar ini, mati tak apa. Syurga dia orang ni. Tapi kalau kita ni tuan-tuan mati sekarang, tuan-tuan balik buka kisah-kisah tentang kematian. Adakah orang yang mati itu tahu dia mati? Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang mati itu, dia tahu tak dia mati? Kadang-kadang dia perasan dia mimpi saja. Dia mati tapi dia mimpi. Hai, siapa ramai ni? Siapa yang menangis isteri aku ni? Siapa ni? Ada roh macam itu tuan-tuan. Siapa ni? Siapa bawa pergi? Baru dia tahu dia mati dah. Tuan-tuan tengok dalam YouTube bagaimana yang orang CCTV rakam orang yang mati. CCTV rakam satu budak yang kerja di kedai tayar. Dia duduk repair tayar, dia tengok belakang. Kemudian dia tepih, mati. Adakah dia nampak malaikat tu main nak cabut dia? Ada satu perempuan di atas katil hospital tu, terbeliak mata dia. Tengah duk berbual dengan doktor, dengan nurse, tiba-tiba mata dia terbeliak. Habis gitu ya. Dia nampak apa ni tuan-tuan?
Kalau pada saat itu kita minta pada Allah, ya Allah, kejap, aku tak nak mati lagi ya Allah. Oh, tak boleh dah. Wala yuakhirallah nafsan idza jaa ajaluha. Takkan diberi tempoh dah. Bayangkan tuan-tuan, saat ini kita akan rasa. Adik-adik masuk Jawi ke belum? Dah. Pak cik jawab, pak cik lama lah. Abang dah kahwin dah. Baru minggu lepas ustaz, saya dah 40 tahun kahwin dah. Nampak? Tuan Haji pergi dah Haji pergi dah. Saya pergi tuan ni Haji baru balik kemarin ustaz. Alhamdulillah baru balik baru ni. Oh pergi. Saya dah 60 tahun pergi haji dah zaman kapal laut. Oh. Nampak cara kita jawab nah. Cara jawab dah. Pak ni kamu dari mana? Dari Langkawi. Makan ikan siakap kayangan. Oh saya pergi dah. Siakap saya balon semua saya balon. Pernah tak kita tanya mayat bila mati? Semalam, saya mati dah. Tak ada tuan-tuan. Pengalaman yang lain kita boleh share. Kita boleh share pengalaman. Saya semalam forum dengan Faizal Ismail. FBI. Dulu dia ni DJ, pelakon. Sekarang dah nak buka satu pondok di Tanjung Karang. Dulu pelakon. Hot FM dulu ni, radio. Pengacara dia Bel Ngasri. Semalam saya jumpa dia. Bel. Jadi pengacara. Untuk makluman tuan-tuan, waktu saya sakit dulu, yang ubat saya, Bel. Bel tu yang tolong ubatkan saya. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Dia tu boleh mengubat. Ya. Tuan-tuan tengok nanti dalam filem saya sakit, yang ubat saya Bel. Anda faham? Tak faham tu dah tuan-tuan. Yang jadi bomo tu Bel. Allah. Masya Allah. Ya, tuan-tuan jangan lupa saksikan di panggung wayang nanti filem saya yang terbaru Zim Ala Kazim. Ya, kita harap kalau mak kilau 90 juta, kita mak silau. Oh, tak kurang 100 juta tuan-tuan. Baik, FBI bagi tahu apa? Dia cerita pengalaman dia macam mana dia boleh hijrah dari pelakon, daripada DJ gaji puluh-puluh ribu, tiba-tiba berhenti pergi jadi orang dakwah. Sebab apa yang dia berubah? Dia kata, Ustaz, 5 bulan saya tak boleh tidur. Masya Allah. Langsung tak boleh tidur, Ustaz. Baru saya fikir selama ni aku ni, ya Allah, baru saya fikir, Ustaz. Rupanya Allah nak bagi suruh saya buat benda lain. 5 bulan saya tak tidur, Ustaz. Dia tanya saya pula, Ustaz berapa lama tak tidur? 15 tahun. Diam terus dia, Ustaz. 15 tahun saya tak tidur malam. Lagi dahsyat. Oh, Ustaz lagi power. Saya Power Rangers. Lah, dia kongsi pengalaman dia. Allah. Abang-abang di sini boleh cerita pengalaman kerja kapal laut. Abang-abang di sini boleh kongsi pengalaman kerja dekat laut, korek minyak. Tapi tak ada siapa boleh kongsi pengalaman duduk dalam kubur. Mati. Tak boleh. Tanggung seorang-seorang lah dalam kubur. Duduk di hospital, kita boleh balik, kita bagi tahu pada orang yang ziarah kita di rumah. Macam mana kena COVID, Mat? Allah, dada ni, dia, ui saja. Ni banyak ui. Cakap betul lah. Aku tak boleh nak abang. Bila aku abang ni dada aku sakit, aku tak boleh napas panjang-panjang. Itulah COVID. Allah. Tanya pada orang yang masuk MRI. Apa rasa, Mat, kamu masuk MRI? Allah, aku masa tu aku ingat dalam keranda dah, Allah. Nampak tak? Kak Nak, macam mana Kak Nak bersalin? Rasa lagu mana? Allah, Ustaz. Sakitnya, Ustaz. Oi. Menjerit saja ke hospital tu intas 8 jam, Ustaz. Oi. Sakitlah tu kata dekat nurse. Tak mau dah beranak lepas tu. Tak mau, Ustaz. Oi, sakit. Lepas tu beranak pula. 8 lepas tu, Ustaz. Oi. Loh, dalam duk sakit 8. Tuan-tuan panggil lah siapa pun cerita pengalaman. Boleh dia orang datang dalam masjid ni. Tapi tuan-tuan tak boleh panggil mayat cerita pengalaman mati. Forum perdana, 3 mayat. Tuan-tuan boleh jadi moderator. Mayat yang pertama, Allah ya raham. Boleh cerita tak pengalaman duduk dalam kubur? Oh, masa tu
Saya masa mula-mula masuk tu tak ada tuan-tuan. Tak ada. Saya dulu mengajar tuan-tuan daripada Al-Maidah ni, daripada surau sampai jadi masjid. Saya boleh mai balik. 17 tahun lepas tu saya datang balik surau tuan-tuan ni. Saya boleh mari balik cerita tuan-tuan. Tapi bila kalau kita dah mati, tak boleh dah. Habis. Saya duduk di Ipoh, saya boleh balik. Jumpa balik Haji Hambali lah, Haji Qadid lah, Haji Rahman lah, Haji Rahim lah. Tapi kalau kita dah mati, tak boleh balik. Semalam mati. Hari ni, hari Ahad balik. Duduk kat pintu. Isteri buka-buka, pocong lah. Loh abang balik ke? Abang outing. Saya ingat duduk asrama ke outing. Petang ni balik sebelum pukul 6. Tak boleh lah. Tanggunglah seorang-seorang. Liang lahat muat seorang. Gelapnya wahai tidak terperi. Selesai tanah ditimbus orang. Tinggallah jasad seorang diri. Balik pada sukan Olimpik, balik pada sukan Commonwealth. Cuba tanya pada orang yang masuk sukan Commonwealth, sukan Olimpik, sukan Asia. Apa training kamu? Usain Bolt tu tuan-tuan, dia pemegang pingat emas dunia, rekod dunia, Olimpik emas. Dia catat 1.59 saat lari punya laju. Dulu-dulu dia kalah. 2004 dia kalah. Untuk 2008 Beijing Olimpik, dia training gila-gila tuan-tuan. Dia berlari dengan tayar. Tayar ikat di pinggang, lari heret tayar. Loh, nak bagi menang. Sampai muntah lari ni. Masya Allah. Belum lagi training panjat bukit. Akhirnya tuan-tuan dengan bersungguh-sungguh dapat pingat emas. Tuan-tuan tengok Miss Bun Siddiq. Dia latih Lee Chong Wei tu sebelum subuh. Berlari. Chong Wei datang setiap hari. Tak pernah merungut. Latih. Miss Bun jurulatih. Akhirnya menang tuan-tuan. Jadi juara dunia perak Olimpik. Tuan-tuan tengok Muqtada Dahari. Dia punya training petang. Tengah hari sampai lah. Kerja dia apa? Ambil sepakan penalti. Ambil sepakan gol. Ambil tanduk bola. Sebab tu tak heran. Muqtada Dahari dia tanduk bola macam kita sepak bola. Dia tanduk, kita sepak, laju sama. Tuan-tuan, nak sampai Olimpik kena kerja keras. Baru boleh layak. Habis tu kalau nak masuk syurga, kena apa? Innal ladzina amanu wajahadu wahajaru wajahadu. Kena kerja keras. Kena kerja keras tuan-tuan. Kalau nak dapat syurga, nak dapat rahmat Allah, nak jadi orang bertakwa, bukan boleh santai-santai. Dia tak boleh jadi santai-santai. Cuba tengok dia kerja. Ini macam ada kerja. Banyak santai. Rancak-rancak berdosa, kata dia. Tuan-tuan ingat macam tu kan nak masuk syurga? Amboi, banyak santai. Kerja dia, santai. Sekali lagi dia tengok yang lain pula. Aku tak tahu siapa yang salah. Tuan-tuan, bukan macam itu. Semayang kita pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Semayang tak khusyuk. Rakaat ke berapa? Lupa lah. Main-main dengan semayang. Habis tu kita nak hijrah apa? Jom kita hijrah yang ringan-ringan ya. Dulu semayang tak khusyuk. Sekarang aku nak semayang khusyuk-khusyuk. Macam mana cara dia? Sebelum masuk waktu, aku dah standby untuk semayang. Cuba tuan-tuan tengok orang akad nikah. Sebelum akad nikah, dia standby. Sebelum akad nikah tu. Siap pakai sampin, pakai songkok, tengkolok, keris, semua siap dah.
Naik qadi pun dah isi borang semua dah. Sekali tinggal nak sign lagi. Hak semayang ni tuan-tuan, dekat nak habis waktu, baru semayang. Asar tu, dia semayang Zuhur pukul 4.40. Semayang Maghrib pukul 7.30. 7.33 masuk Maghrib. Dia semayang Asar 7.33. Habis semayang Asar, azan Maghrib. Allah, azan Maghrib dah. Allah, cepat sungguh. Baru tadi semayang Asar. Allah. Memanglah zaman kiamat dekat dah ni. Hei. Nak kiamat apa hangnya semayang lambat? Cubalah kamu semayang Maghrib pukul 7 dah duduk dah dalam surau. Pukul 7 ni duduk dah atas jadah dengan zikir, dengan baca Quran. Tuan-tuan rasa nikmatnya semayang. Lepas tu tuan-tuan semayang di awal waktu, habis tuan-tuan salam, tuan-tuan zikir, tuan-tuan baca doa, tuan-tuan akan rasa, ya Allah, sedapnya hidup, nikmat sungguh lepas semayang tuan-tuan. Sekarang 9.10, kita tak buat lagi Isyak. Apa rasa tuan-tuan? Tak selesa. Tengok jam. 9.10, bila nak habis? Kata kuliah Maghrib. Dah tahu Isyak berhenti dah. Bodohnya ustaz. Dia tak tahu kita nak semayang. Hati tak tenang. Tak tenang tuan-tuan. Dia tak tahu besok aku nak kerja. Dia tak apa, tak kerja. Nampak? Cuba tuan-tuan sembahyang Isyak. Tuan-tuan akan rasa tenang. Yang sekarang ni kenapa orang bunuh diri? Cuba bertanya dia. Dia sembahyang. Dia tak sembahyang. Bila dia tak sembahyang, dia tak akan rasa tenang. Saya tengok satu hari orang nak bunuh diri depan mata saya. Saya duduk dekat sekolah saya. Sekolah saya tu ada lombong. Tak mana pernah pergi sekolah saya, pergi. Semalam ada 1,000 orang melawat sekolah saya. Taman Melur saya tak ada. Tak pernah faham, tak faham sudah. Dari Singapura berbah-bah, dari Johor berbah-bah, Taman Melur tak ada bah. Dekat sekolah saya tu ada lombong. Saya duduk tengok orang duk tambak, orang duk buat kerja bawah. Saya tengok satu perempuan berlari macam Bionic Woman. Pum, hosh. Sekolah saya tu pula ada jaring, saya tak boleh turun. Duk hoi saja. Oi, makcik oi. Tak ada jaring. Kalau ada jaring saya lompat lah. Tapi kalau lompat pun saya tak terjun, lombong tu pun dalam tuan-tuan. Habis kuat suruh kayu ke apa. Tengok-tengok ada hero lain pula 2 orang. Dia pun terjun pula. Boom. Dapat diselamatkan. Tarik rambut warna atas. Ui, nak bunuh diri depan mata saya. Pertama kali tengok. Okey. Dan ada orang yang nak bunuh diri, dia saman orang yang tolong dia. Aku nak mati. Pasal apa? Oh, saman tuan-tuan. Kalau saya jadi dia, campak balik. No, ladang boya banyak kat zoo Teping. Boya punya gemuk hantar kat dia. La ilaha illallah. Depan mata tu bunuh diri. Pasal apa? Solat. Solat akhir waktu, solat tak khusyuk, solat tak betul. Akhirnya jiwa tak tenang. Jom tuan-tuan, nombor 1 kita ubah. Aku nak semayang tenang, aku nak khusyuk, aku nak semayang penuh dengan kualiti. Selama ni aku semayang pakai kain pelikat, baju singlet. Mulai Muharram 1444 ni, aku nak pakai kain pelikat, aku nak pakai baju Melayu cantik, aku nak pakai kepiah cantik-cantik. Tiap-tiap kali aku nak semayang. Kita buat perubahan. Akak-akak pakai telekung hak cantik. Lu pakai telekung tak lalat tu. Ni bawah dada ni penuh tak lalat. Kita tanya pasal apa tak lalat? Makcik, Elio apa? Elio lah meleleh tu jadi tak lalat tu. Lah, pasal apa meleleh? Ai kan tak boleh telan Elio, batal ayo semayang. Batal lah semayang. Dia faham kalau tengah semayang tak boleh telan Elio. Bismillahirrahmanirrahim. Telan tu batal, dia kata minum. Lah. Itu dia biar meleleh tu. Bismillahirrahmanirrahim.
supaya air liur tak jatuh. Makcik oi, telan air liur tak batal. Yang batalnya kalau air liur tu dah meleleh keluar ke bawah ni, ditarik balik. Yang tu baru betul. Seksa betul sembahyang hang ni. Lepas ni akak, jom kita sembahyang cantik-cantik. Adik-adik mai surau masjid sembahyang subuh. Cantik punya. Sebelum pergi sekolah sembahyang subuh. Siap pakai uniform mai sembahyang subuh. Habis sembahyang tidur. Langsung tak ke sekolah. Di Melaka tuan-tuan, untuk adik-adik kita ni, satu masjid, siapa yang sembahyang subuh berjemaah 40 hari tak miss dapat basikal seorang sebiji. Pakak penuh tuan-tuan. Oh. Jom siapa orang kaya sini sponsor basikal. Sempena bulan kemerdekaan, Haji Qadir sponsor 10 basikal. Haji Dolah 10 basikal. Satu basikal 300, 10 baru 3,000. Kalau 10 mahal banyak sangat, satu cukup lah. Bagi ke Haji Hambali. Dapat 40 basikal. Siapa yang sembahyang berjemaah 40 hari, tanpa miss sembahyang subuh, dapat basikal. Adik-adik ni depan. Tu satu cara dia. Tu bukan rasuah ke? Tak, tu bukan rasuah. Tu galakkan. Rasuah bawah meja. Mana ada bagi basikal bawah meja? Nak mana faham? Tak faham tu dah tak ni. Tu galakkan. Tuan-tuan tengok malam ni, mereka boleh main. Tuan-tuan tak pelik anak-anak muda kita datang malam ni? Pelik tu. Duduk depan pula. Bukannya ada apa. Pasal apa dia orang datang? Keseronokan untuk dia orang. Kalau kita buat galakkan untuk mereka, lagi entah, satu sekolah turun sembahyang subuh. Jenuh pula Haji Qadir nak bagi basikal. Allah. Jom kita buat tuan-tuan. Kempen sembahyang subuh macam sembahyang Jumaat. 2. Apa yang kita nak buat sempena dengan Muharram ni, 1444 ni, banyak kali 4 ni. Aku nak jadi orang baik. Aku nak jadi orang baik. Aku tak nak marah-marah. Aku tak nak lagi perongoi. Aku tak nak lagi marah. Aku tak nak lagi baran. Aku tak nak lagi suka marah-marah. Aku tak mau. Aku nak jadi orang sabar. Sempena dengan tahun baru hijrah. Ini Tok Imam baca panjang marah. Tok Imam ni tak sekolah. Tok Imam baca ayat pendek. Tok Imam ni pun satu tak ada Fatihah, dia dah rukuk. Apalah. Tak kena saja. Isteri masak marah, isteri tak masak marah, isteri masak pun marah. Dah tahu kita ada kenuri, yang masak buat apa? Cukuplah bagi makan di surau. Malam ni ada ceramah, adalah makan. Tengok-tengok datang ke masjid, tak ada pula nasi entah. Ada nasi bulan ni, Imam? Ada. Sebab ada. Kena tak ada? Habis Malaysia duk cari mana dia tepawai, mana dia, mana bungkus, tak ada. Balik ke rumah kena marah pula. Kenapa tak masak? Tadi abang cakap jangan masak, malam ni ada ceramah. Balik tengok-tengok nasi tak ada. Tak masak lagi. Aku tak makan lagi. Agak-agak isteri macam mana? Laki aku ni sewel enggak? 3 suku enggak? Tadi petang tadi saya ada program di Kampar. Tang ni. Saya tanya pada ustazah tu. Dia minta bantuan, ustaz ni tolonglah buat dewan makan untuk kami lah. Kami duduk mengaji apa semua ni. Inilah tapak dewan makan ni. Minta lah ustaz sponsor sikit. Saya tanya dekat dia, luas tanah ustazah ni berapa ekar? 3 suku. Oh, tak sihat lah. Dia tengok muka saya. Tak sihat apa ustaz? Tak ada apa, tak faham tak ni. Nama pun 3 suku. Akak-akak boring tak dapat suami 3 suku? Salah satu 3 suku yang tu. Malam ni jangan masak. Abang ada ceramah di surau, selalunya dia orang sediakan makan. Balik ke rumah tak ada masak di surau, balik rumah tak ada. Pasal apa tak masak? Tadi kan abang cakap tak payah masak. Tadi, sekarang masak lah. Itu nama dia 3 suku. Adik-beradik bodoh nama dia tuan-tuan. Boleh tak kita jangan jadi bodoh? Berapa ramai di kalangan kita ni jadi bodoh. Bila nak jadi baik? Keluar daripada masjid, kasut hilang. Oh,
Duduk. Hilang pula. Dia tengok, yang ni boleh Dia bedai kasut. Tu nama dia bodoh mencuri. Yang dia pakai tu kasut tu imam. Tok imam kalau pula, tuan. Tok Bilal pula, tuan. Lalah tok siap jalan kaki balik. Kaki ayam. Jadilah orang bijak. Ya Allah, orang yang ambil kasut aku hadiahkan, aku halal, aku sedekah. Dah, dapat pahala. Jadilah bijak, pergi kedai. Beli selipar. Dan beli mangga sekali. Ikat kat tiang, insya-Allah tak hilang. Apa masalah, tuan-tuan? Jadilah orang yang bijak. Lepas ni tak mau dah jadi panah barang, tak mau dah. Nombor 3. Apa yang kita nak buat ni, tuan-tuan? Aku nak kutip pahala sebanyak-banyaknya. Walaupun pahala tu kecil. Aku nak kutip dan aku tak akan biarkan benda berpahala. Walaupun dia tu kecil. Walaupun sekadar senyum saja. Aku buat. Jumpa dengan anak-anak ni. Mai. Usap kepala dia. Baca surah Asy-Syura ayat 19. Allahu latifun bi'ibadih. Yarzuqu man yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Dapat pahala. Dah. Tambah anak yatim pula. Lagi usap kepala. Sambil duduk usap tanya, mak buat apa? Kau nampak tak? Jahat tu. Relax tanya, mak buat apa? Dia usap. Dia salamat. Tu nama dia gatal kan? Ada hak jenis tu. Anak 5. Anak yatim. Dia mai ke rumah saya. Dia kata, Ustaz ambillah ini. Anak-anak kici-kici Ustaz. Bapa dia sudah mati Ustaz. Kisian Ustaz. Kici-kici Ustaz. Anak yatim tu. Boleh lah. Suruh datang sekolah saya. Nanti saya masukkan dalam sekolah saya. Saya belalah anak-anak yatim tu. Mak dia macam mana? Mak dia saya ambil. Oh, nampak entah. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Anak saya ambil, mak dia ambil. Oh, ini nama dia pelaburan yang bijak. Entah. Aduh. Tuan-tuan, oi, kalau ada anak yatim di sini, tolong dia. Cari pahala. Jangan kita biarkan pahala berjalan macam tu saja. Ini ada budak-budak datang masjid, tamponya budak. Berguling-guling budak tu. Masuk CCTV. Viral pula. Marah benar tu imam ni. Baik. Tu siap ni. Dia lupa CCTV duk rakam. Berguling budak. Tengok. Biol sekejap. Aku pergi zoo pun tak kena macam ni. Aku pergi stadium pun tak kena macam ni. Aku pergi masjid kena. Dia dendam pada masjid. Minggu depan terbakar masjid. Nampak tuan-tuan? Budak-budak zaman TikTok tuan-tuan jangan main-main. Jadi apa benda yang boleh? Malam ni ada apa Malam ni ada ceramah Ustaz Kazim. Tuan Haji, ada makan ke apa-apa ke? Kenapa? Kalau tak ada saya nak sponsor. Boleh. Alhamdulillah. Nampak? Engkau bagi apa? Saya bagi nasi. Tak apa, aku bagi air. Masing-masing berebut tuan-tuan nak dapatkan pahala. Sebab sekarang kita berada dalam zon kritikal. Kalau boleh tidur dapat pahala. Tidur macam Nabi, tidur waktu yang disuruh tidur, tidur dalam keadaan berwuduk, aku nak dapat pahala. Fikir pula. Apalah dia tu makan. Tuan-tuan tengok Ustaz Abid Liu tu sampai ke Thailand duk tolong. Loh, kalah kita tuan. Kalah confirm kalah. Beli barang kat Thailand, bagi dekat gelandangan di Thailand. Bagak gini, pupuk siam duk sembah. Lepas duk. Oh, kita tak boleh buat tuan-tuan. Dia boleh buat rezeki dia. Kita pun ada di sekeliling kita. Tolonglah, nama dia kucing. Ada kucing. Kita nak masuk dalam rumah, dia duduk kat pagar. Nyau. Nyau. Berak pula tau. Siapa ini kucing ni? Nyau. Kita masuk kunci pintu. Nyau kata dia. Tuan-tuan tahu tak dia nyau tu dia minta apa? Nak nasi. Bahasa dia. Lapang. Lapar. Bahasa dia. Tapi kita jenis tak faham. Bila kita tak peduli dia masuk agak-agak kucing tu kata apa?
Bodoh tu yang lapar. Tapi kita tak faham bahasa, sebab tu kita masuk dalam. Nanti saya translatekan bahasa dia tu. Miau, lapar. Miau, lapar. Miau, miau, miau. Miau. Apa salahnya kau bagi dia seekor ikan, miskin kan kau? Miskin kau tuan-tuan. Ada yang bagi makan ikan, tulang dia baginya. Dia lempar kepala dengan tulang. Lari kucing tu. Mana isi? Dia tengok belakang cilaku. Macam mana nak masuk syurga ni tuan-tuan dengan kucing pun menipu? Allah. Saya pergi ceramah di mana malam lepas isyak. Saya ni makan waktu maghrib. Waktu 6.30 waktu saya makan. Singgah kedai tom yam. Beli ikan siakap tu goreng. Saya tak nak masak-masak 6 rasa 5 rasa, tak nak saya. Saya nak goreng saja, saya nak makan dengan kicap. Sambil duduk di bawah, kaki berbulu. Apa ni? Lah, kucing punya banyaknya. Nyau, lapor. Saya faham lah. Saya pun kata kat pembantu saya, pergi kat dia, kat toki kedai, suruh dia goreng ikan siakap yang paling besar. Toki budak dia pemain hantar, bukan dekat saya bang. Abang bagi kat kucing. Bagi kat kucing. Makanlah kucing tu nyau, jangan berebut, makan elok-elok. Nyau, makan. Bila saya nak bayar, toki kedai tu kata, tak apa ustaz. Ustaz dah mengajar saya. Selama ni saya tak pernah bagi makan kucing-kucing tu. Ustaz bagi dah. Tak, saya dah niat nak sedekah kat kucing tu. Tak apa ustaz, saya pun niat nak sedekah kat kucing. Tengok, siapa nak sedekah ni? Nampak tuan-tuan kucing? Kamu nak bayar, aku nak bayar. Allah, adakah kita akan miskin papa ke dana tuan-tuan? Tak ada. Tak ada. Tuan-tuan jangan takut. Mana qasad sadaqatun min mal. Setiap satu perbuatan baik yang kita buat, Allah bagi ganjaran di dunia lagi. Bayangkan di akhirat kelak. Dan satu perbuatan jahat yang Allah balas di dunia lagi. Bayangkan di akhirat kelak. Yang lain-lainnya mungkin Allah simpan di akhirat. Yang satu ni Allah balas di dunia. Perbuatan jahat. Apa dia? Derhaka pada mak bapak. Siapa yang lawan mak bapak sebelum dia mati, dia rasa azab daripada Allah. Jadi hijrah kita pada tahun ini, aku nak jaga mak aku. Aku nak jaga bapak aku tak nak kasar dengan mak aku tak nak kasar dengan bapak aku. Aku dah banyak cakap kasar-kasar, aku tak hormat ayah aku. Tahun ini aku nak hijrah, aku nak jaga dia orang. Hari Jumaat lepas, satu orang meninggal dunia di kampung saya. Umur dah 70 lebih. Kena kanser. Tuan-tuan, dekat 6 tahun dia kena kanser. Yang jaga dia anak lelaki. Anak lelaki ni berhenti kerja semata-mata nak jaga bapak dia yang kanser. Sanggup berhenti kerja. Nak angkat bapak dia, nak basuh berak bapak dia, nak mandikan bapak dia. Sampailah ayah dia meninggal hari Jumaat lepas. Mentang-mentang saya puji kucing, dia main nampak. Dia saya kata dia pandai bahasa kita, nampak. Nasi tak ada, di luar tu ada burger minta kat dia. Nah, anda faham, tak faham tuan-tuan. Jom tuan-tuan, kita buat yang terbaik untuk anak kita, kita buat yang terbaik untuk isteri kita, buat yang terbaik untuk suami kita, buat yang terbaik untuk mak bapak kita, buat yang terbaik untuk jiran kita. Dan kita buat yang terbaik untuk Allah dan Rasul kita. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq.